untuk negara. Terima kasih Tuan Haji. Saya nak pi terus lebih dalam sikit bila Tuan Haji sebut pada saudara Regi. Bila Tuan Haji sebut tentang ketidakstabilan dengan skala Tuan Haji bagi tadi 8/10 untuk kerajaan Muhyiddin, kerajaan penyambung Najib saya tak nak sentuh 9.5 tu. Okey. Ismail Sabri pula 8/10 juga. Tetapi bila kita tengok dari sudut pentadbiran dia agak berbeza saudara Regi. Di zaman Muhyiddin Yassin mungkin tekanan daripada dalam itu agak kurang. Cuma tekanan rakyat itu yang lebih dia nampak lebih hebat. Di zaman Ismail Sabri pula tekanan kita lihat dari dalam, termasuklah daripada parti beliau sendiri, UMNO. Begitu juga dengan Bersatu, dan rakyat Malaysia dihidangkan dengan pelbagai ceritanya, dengan agreementnya lah, dengan TPM-nya lah, macam-macam lagi. Maksudnya tekanan. Begitu juga dengan UMNO menekan Ismail Sabri, antaranya dia orang juga nak jawatan TPM, dia orang nak jawatan Menteri Dalam Negeri. Sekarang saya nak pergi khusus pada Regi. Adakah ini ancaman yang pertama kepada kerajaan, ataupun lebih tepat sekali Perdana Menteri Ismail Sabri, adakah ancaman sebenar itu datang daripada Bersatu ataupun datangnya daripada UMNO itu sendiri? Silakan Regi. Terima kasih. Terima kasih kerana diberi peluang untuk menjawab soalan ni. Pada pandangan saya, yang pertama, berbalik kepada kenyataan tadi, bahawasanya ancaman sebenar pada zaman Muhyiddin adalah daripada rakyat, itu saya setuju. Itu malah merupakan ancaman utama. Tetapi kita tidak boleh menolak ancaman yang wujud daripada kluster mahkamah UMNO, khususnya saya namakan hari ini khususnya Najib dan Zahid, kerana apa yang saya faham, apa yang saya lihat adalah percaturan daripada tahap awal lagi sebelum langkah Sheraton oleh pihak-pihak ini untuk menjurus ke arah satu untuk mengembalikan tampuk kepimpinan negara pada genggaman mereka, dan segala yang berlaku selepas itu, segala sekongkol dan sebagainya adalah akibat daripada percaturan mereka itu. Percaturan lebih tepat sekali dua penyangak ni. Khususnya. Khususnya. Tapi secara kluster mahkamah UMNO. Dan memang ada situasi-situasi di mana secara tidak langsung ada pengakuan daripada ahli-ahli kem kluster mahkamah. Kem kluster mahkamah bagi saya adalah kluster mahkamah dan penyokong tegar mereka. Contohnya Ahmad Maslan pernah memberitahu di dalam satu sidang media, mungkin dia tersasul ke apa ke, tapi dia beritahu bahawa UMNO tidak berpuas hati, tak silap saya, something to that effect, kerana kes-kes mahkamah dan sebagainya. Jadi dia secara tidak langsung telah mengaku bahawa semuanya berkisar di sekitar kes-kes yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin utama kluster mahkamah. Jadi kita beralih daripada Muhyiddin kepada Ismail Sabri. Jadi bila kita cerita ancaman, ada seperti yang Tuan kata, dan saya rasa semua setuju, persepsi yang ada sekarang adalah ancamannya adalah daripada Bersatu, daripada rakyat juga, dan daripada kluster mahkamah, bukannya UMNO. Sebab kluster mahkamah sekarang, kem kluster mahkamah makin mengecil, sokongan mereka semakin mengecil. Jadi daripada rakyat, kalau banding dengan Muhyiddin, saya rasa kurang. Sebab ada di kalangan rakyat berpendapat bahawa kami tidak suka kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri segagal kerajaan pimpinan Muhyiddin, tetapi memandangkan Parlimen wajib dibubarkan pada bulan Julai 2023, tak silap saya. Jadi lebih baik kita menunggu penggal penuh Parlimen ke-14 tamat daripada memberi peluang kepada kluster mahkamah untuk menggunakan untuk memaksa Ismail Sabri orang kata membubarkan Parlimen kerana nak menyelamatkan Tengku. So, saya rasa tekanan terhadap rakyat jauh berkurang berbanding dengan zaman Muhyiddin. Tapi ada. Kemudian kita dengar retorika yang dimajukan oleh kluster mahkamah adalah kerajaan ini tidak stabil, dia terancam. Jadi kita perlu pembubaran Parlimen untuk memberi mandat baru kepada rakyat.
Tapi segala penghujahan mereka tidak masuk akal. Kalau lepas ini Tuan bertanya soalan lain, mungkin saya boleh jelaskan mengapa alasan kononnya Johor menunjukkan Barisan akan menang adalah alasan palsu. Mungkin selepas ini jika ada soalan saya boleh jelaskan. Tapi itu adalah alasan dangkal, dan kemudiannya segala alasan lain yang diberikan tidak masuk akal sebab tidak ada ancaman sebenar melainkan kluster mahkamah sendiri. Kalau kita lihat bersatu, ada pendapat bahawa sebenarnya Ismail Sabri tertekan oleh Bersatu, oleh Muhyiddin menerusi jawatan TPN. Ya, jadi diberi mereka sedang menekan supaya jika Ismail Sabri faham kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak beri jawatan TPN kepada Bersatu, maka sesuatu akan berlaku. Mungkin Muhyiddin akan terjumpa butang yang selama ini tidak terjumpa. Ya. Kemudian kita lihat daripada kluster mahkamah, tekanannya terhadap Ismail Sabri adalah kau perlu bubar parlimen, jika tidak, ya, kita sudah tahu mereka hanya ada satu jalan yang tinggal, iaitu tarik sokongan. Okey. Nah, pertama sekali saya rasa jika Ismail Sabri seorang Perdana Menteri yang cukup berwibawa dan cukup bijak, dia tidak akan tertekan kerana dia tahu satu penyelesaian yang sememangnya seharusnya dia sudah lakukan, dan saya rasa Tuan Hanif pun sudah membicarakannya dengan jelas dalam sesi saya bersama Tuan Hanif sebelum ini, iaitu dengan mudah berikan apa kepada rakyat apa yang perlu, iaitu nasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik. Sekaligus seperti yang Tuan Hanif pernah jelaskan sebelum ini, lumpuhkan politik iaitu masalah utama, hancurkan terus ancaman-ancaman, dan pastikan melepaskan terus kepada Yang di-Pertuan Agong atas kebijaksanaan tuanku untuk mewujudkan satu majlis untuk mentadbir urus negara, majlis yang sesuai, bukannya majlis proksi Ismail Sabri. Okey, itu dengan mudah boleh dilakukannya. Atau yang kedua, kalau kita ingat kembali, kluster mahkamah bersetuju apabila Ismail Sabri masuk MOU bersama Pakatan Harapan. Saya tahu Pakatan Harapan tidak bersedia untuk PRU. PKR is at the worst today. DAP is getting bad. Dia tidak mahu pilihan raya. Jadi jika Ismail Sabri pergi dan dia berkata, jom kita mantapkan lagi MOU, kita pindah MOU atau kita buat perjanjian baru supaya 90 ahli parlimen Pakatan Harapan kini menjadi penyokong terus kerajaan, saya rasa Pakatan Harapan akan bersetuju dan tidak boleh ditentang oleh kluster mahkamah. Kerana kluster mahkamah sebelum ini sendiri bersetuju untuk tangkis ancaman masuk MOU. Jadi ini Ismail Sabri lakukan untuk tangkis ancaman, tidak ada sebab kluster mahkamah tidak bersetuju. Jadi dari sudut itu Ismail Sabri tidak terancam. Ya. Yang ketiga, kita lihat Bersatu. Bersatu, saya percaya, saya percaya, nombor satu, dia sebenarnya tidak ingin pilihan raya. Jadi butang itu tidak akan terjumpa sampai bila-bila. Maknanya dari sudut itu, ianya bukan ancaman. Yang kedua, saya tidak tahu tetapi mengagak bahawa sebenarnya apabila Bersatu menekan Ismail Sabri untuk jawatan TPN, itu sekadar, ini hanya pandangan saya, itu wayang kulit tahap international. Sebabnya, Bersatu inginkan apa yang Ismail Sabri inginkan, iaitu pemilihan UMNO dilakukan sebelum PRU. Jika pemilihan UMNO dilakukan sebelum PRU, it is the end of the road for Zahid. Andai kata Zahid tercicir. Dan berdasarkan maklumat, berkemungkinan besar Zahid akan tercicir sebab orang ingin perubahan di dalam UMNO. Dan itu dikehendaki oleh PPBN. Jadi kita tidak tahu adakah benar mereka menekan Ismail Sabri atau adakah itu wayang kulit. Saya berpendapat itu wayang kulit. Sebenarnya mereka tidak ada sebab untuk menekan Ismail Sabri. Sebenarnya mereka menjurus kepada inginkan pemilihan UMNO sebelum pilihan raya umum untuk mencantas terus Zahid dan Najib. Dan siapakah menteri yang bertanggungjawab terhadap KDN? Iaitu Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin adalah orang Bersatu. Sudah pasti
bila Ismail Sabri memasuki mana-mana persefahaman dengan Bersatu, dia tahu perkara ini akan menjurus kepada isu ROS, isu pemilihan UMNO. So, takkan Ismail Sabri masuk ke dalam kerajaan menjadi Perdana Menteri tanpa pengetahuan ini. So, saya mengesyaki, tapi itu syak sahaja. Walau bagaimanapun, saya tidak yakin Bersatu adalah ancaman terhadap Ismail Sabri. Jadi, ancamannya kluster mahkamah. Dan itu pun, saya rumuskan Ismail Sabri dengan mudah boleh menyelamatkan tengkuk dia, menerusi darurat politik yang kita semua hendak, atau MOU baru. Okey. Satu lagi. Okey. Silakan. Satu lagi. Cuma satu je saya nak pesan kepada Ismail Sabri, ya. Don't take too long. Sebab fikirkan rakyat dulu, bukan fikirkan apa yang terbaik bagi kedudukan anda. Jangan berdolak-dalik kerana you want the best offer. Ya, jangan bermain-main di dalam arena politik dengan melupakan rakyat. Rakyat tengah seksa, rakyat tengah derita, negara berada di ambang kehancuran. Jika penilaian pendekatan hanya bertumpu kepada politik anda, kelangsungan jawatan anda, maka anda akan dihukum oleh pengundi pada PRU 15. Terima kasih,